Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Sektor pembinaan di Sarawak melangkah setapak lagi apabila bakal memulakan pembinaan rumah menggunakan sistem pencetakan kediaman 3 dimensi 3D dalam masa terdekat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu beliau baru-baru ini telah menghantar pasukan dari Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC ke China untuk mempelajari teknologi pencetak 3D yang baru. Kini tu masih di negeri China setidaknya belajar dan saya akan ubah cara kita membangunkan rumah dan juga bangunan dengan 3D printer. Jadi ini cara baru. Jadi saya lagi kita pakai buruh dia minat. Kata orang saya ketek aja. Ketek nak ya jadi. Tu dah cara saya. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis simbolik penyerahan Sumbangsih Raya 2023 di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Di temu bual media selepas majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, dengan teknologi seumpamanya, Sarawak dapat membina rumah dengan lebih cepat dan tidak lagi perlu bergantung kepada pekerja asing. Katanya bakat tempatan mempunyai kemahiran yang relevan juga boleh dibayar lebih tinggi dengan adanya teknologi berkenaan. Secara tidak langsung, katanya ia akan memberi manfaat kepada ekonomi Sarawak dan membantu meningkatkan kemahiran tempatan dalam bidang teknologi dan pembinaan. Terdahulu dalam majlis sama, Premier Sarawak sempat menyempurnakan perasmian Majlis Sumbangsih Raya 2023. Sebanyak 11 agensi yang melibatkan anggota dan pasukan keselamatan dan penguatkuasaan yang akan bertugas pada hari Lebaran nanti menerima Sumbangsih Raya bagi tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, semasa berucap dalam majlis tersebut, sumbangan yang disediakan pada tahun ini adalah sebanyak 12,000 kotak berbanding 11,500 kotak pada tahun lepas. Katanya kotak sumbangsih tersebut berupa 3 jenis barangan makanan. 11 agensi yang telah kita kenal pasti akan menerima kotak sumbangsih raya 2023. Majlis simbolik ini diadakan sebagai seperti yang telah dikatakan oleh pengacara majlis tadi adalah tanda keprihatinan kerajaan negeri dan juga pengiktirafan serta penghargaan kerajaan negeri kepada semua anggota dan pasukan keselamatan penguatkuasaan yang akan bertugas pada hari Lebaran nanti. Menurut Datuk Seri Fatimah lagi, penerimaan dan pemeriksaan kualiti produk pembekalan telah bermula pada 27 hingga 29 Mac 2023, manakala sesi pembukusan telah diadakan pada 3 hingga 5 April 2023. Katanya terdapat 11 agensi menerima sumbangan tersebut dengan senarainya seperti tertera. Turut hadir Isteri Premier Sarawak Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan dan Timbalan-Timbalan Menteri KPWK Datuk Rozi Yunus dan Muhammad Raziz Hitam. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak bekerjasama dengan Asia Pacific Hospice Palliative Care Network APHN dalam usaha meningkatkan promosi dan penyediaan perkhidmatan penjagaan paliatif di negeri ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan, Kerajaan Sarawak dan APHN bakal menyediakan latihan penjagaan paliatif yang pertama untuk pekerja penjagaan kesihatan di rantau ini. Jelasnya, ini bagi mengambil langkah penting ke arah menambah baik sistem penjagaan kesihatan rakyat dan memastikan pesakit luar bandar maupun bandar menerima penjagaan yang terbaik. And that is important because I always say that any Sarawak can be it the rural area or be it the urban area, you are entitled or you have the right to have similar access to the healthcare. Not just because you are rural and you don't have the right. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan APHN di Kuching pada Khamis.
Mengulas lanjut, Datuk Seri Profesor Dr. Sim berkata, latihan penjagaan paliatif berkenaan merupakan di bawah program utama APHN iaitu program kolaboratif LIEN untuk penjagaan paliatif. Ujarnya, ia juga menerima sokongan padu daripada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Kesihatan Sarawak KNS serta Kerjasama Hospital Umum Sarawak termasuk Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Keperkembangan di Padawan. Kira-kira 400 orang penduduk Kampung Sinar Baru bakal mendapat manfaat daripada pembinaan Dewan Serbaguna baru di kampung tersebut. Pembinaan Dewan Serbaguna itu dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP, di mana pelaksanaan fasa pertama telah siap dengan menelan kos sebanyak RM200,000 untuk skop kerja termasuk pembinaan struktur logam dan pengisian tanah. Manakala fasa kedua juga akan melibatkan kos sebanyak RM200,000 merangkumi pembinaan pentas, parkir, sambungan bangunan serta dinding. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loka Chiang berkata, beliau juga akan membantu memudahkan penyambungan bekalan air dan pemasangan elektrik untuk bangunan berkenaan. Working together, I can see the community here is going to benefit tremendously, and that's what this is all about. You know, GPS working together with the community leaders and NGOs to give the best benefit to our people. Yeah, thank you to GPS. Yeah. Beliau berkata demikian semasa ditemui media dalam majlis penyerahan projek RTP Dewan Serbaguna Kampung Sinar Baru oleh Jabatan Kerja JKR kepada Ketua Kampung Ngui Nam Chiu di Padawan pada Khamis. Dalam pada itu, Ngu menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas pelaksanaan projek itu yang akan memberi kemudahan kepada penduduk tempatan. Sementara itu, Presiden Persatuan Warisan Raja Charles Brooke Memorial RCBM, Angelina Jong yang turut hadir berkata, Dewan itu sudah pasti akan memberi manfaat besar kepada kampung dengan sebuah perpustakaan mini juga akan didirikan di situ. Manakala di Sibu, Ahli Dewan Undangan Negeri Anu Bukit Asik Joseph Chiang Jin Ek berkata, pihaknya masih merancang kandungan acara bagi program The Stage 4.0 yang dicadang dianjurkan pada 28 hingga 30 Julai ini. Menurutnya, beliau bercadang untuk mengubah sedikit kandungan program itu kerana mahu melibatkan lebih ramai komuniti. As I mentioned, that the stage is a platform. It might not be the same every time, of the performing and singing and dancing. 4.0, I would like to change a bit. I would like to change some of the contents so that we can shoot for more communities to participate in this. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam penyerahan kutipan dana The Stage 3.0 kepada Destiny for Children DFC di Sibu Life Care Society pada Khamis. Sebanyak RM2,100 berjaya dikutip hasil jualan bunga belon kepada orang ramai dalam program The Stage 3.0 yang diadakan pada penghujung minggu lepas. Katanya lagi, beliau akan membuat pengumuman mengenai isi kandungan The Stage 4.0 pada masa akan datang. Dalam hal itu, DFC katanya memerlukan lebih banyak dana untuk tujuan pendidikan bagi kanak-kanak yang tidak dapat pergi ke sekolah kerajaan, iaitu kanak-kanak warga asing dan kanak-kanak yang masih tidak mempunyai kerakyatan negeri ini. Sedikit perkembangan sukan. Persatuan Sukan Elektronik Sarawak, SESA, bercadang menambah 4 kategori baru dalam acara sukan elektronik pada Temasa Sukan Malaysia SUKMA 2024 di Sarawak. Presiden SESA, Afiq Fadili Narawi, memberitahu senarai permainan tersebut telah diserahkan kepada Majlis Sukan Negara untuk diluluskan. Saya dah submit dekat pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak. Yang tambahan game title selebihnya adalah Racing Simulator melalui game title Race Room, FIFA 24 dan maybe insyaAllah Tekken 7. Ya. Tapi ni belum final. Once dah diputuskan oleh pihak Majlis Sukan Negara dan baru je final. Tapi kita cuba lebihkan untuk mengetengahkan Racing Simulator sebab kita ada bakat yang sangat-sangat berkebolehan dan sangat berpotensi untuk memberi pingat emas kepada kontijen negeri Sarawak.
Beliau berkata demikian dalam sidang media kejohanan Senator Esports Cup 2023 Series 1 pada Khamis. Menyentuh berkenaan kejohanan tersebut, Ahli Dewan Negara Senator Datuk Ahmad Ibrahim berharap ahli-ahli Dewan Negara lain akan terus menyokong isukan. Program tu saya berharap bila saya siap lagi jadi senator bang tu akan bersambung lagi sampai bila-bila, dan harap senator yang lain akan mengambil idea tu juga untuk menyokong Sarawak e-sport atau e-sport di lain-lain negeri lah, untuk majukan sukan e-sport ni. Ya. Ini merupakan julung kalinya kejohanan sebegini diadakan di Kuching, iaitu di Pusat Beli Belah Bollywood pada 6 hingga 7 Mei 2023. Ia menyaksikan sebanyak 32 pasukan bertanding dalam permainan Mobile Legends, Bang Bang serta 32 pasukan dalam permainan PUBG Mobile dengan wang tunai berjumlah keseluruhan RM4,000 untuk dimenangi. Selain itu, kejohanan itu juga bertujuan mengadakan derma amal untuk mengumpul sebanyak RM5,000 bagi menyumbang kepada kanak-kanak yang menghidap penyakit kritikal. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.grb.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Simbolik Penyerahan Sumbangsih Raya 2023 di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. #menyebar fakta. Salam UKAS.